Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Aziz, nombor matrik I182030089. Pada hari ini saya akan memberi penerangan tentang takrif rujuk, dalil dan juga rukun rujuk. Okey, kita lihat kepada takrif rujuk dari segi bahasa dan juga istilah syarak. Dari segi bahasa ataupun fil lughah, iaitu marratan minar rujuk yang bermaksud kembali semula. Itu isteri tu dia kembali semula kepada suaminya. Okey, seterusnya dari segi istilah syarak ialah raddul mar'atu ila nikah min talaq ghairul ba'in fil iddati ala wajhi maksusin, yang bermaksud kembali wanita kepada perkahwinan daripada penceraian, iaitu talak yang sebelum ini, maknanya talak yang sebelum ni yang bukan talak tiga, iaitu ghairul ba'in, bukan talak tiga, dalam tempoh iddah mengikut cara-cara yang tertentu. Seterusnya kita lihat kepada dalil ala masyru'iyyatil rujuk. Okey, qala ta'ala wa bu'ulatahunna ahaqqu biradihinna fi dhalika in aradu islahan. Maksudnya, dan para suami mereka lebih berhak rujuk kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka, iaitu suami, menghendaki islah, yakni perbaikan. Surah Al-Baqarah ayat 228. Seterusnya ialah arkanul rujuk, iaitu rukun rujuk. Rukun rujuk ada 3. Kalau tak ada 3 rukun rujuk ni, maka tak sah ataupun takkan berlaku rujuk. Okey, yang pertama ialah kena adanya murtaji', iaitu suami yang nak rujuk. Okey, yang kedua ialah mahillu, iaitu isteri yang diceraikan sebelum ini. Okey, dan yang ketiga ialah sirah. Sirah ni bermaksud lafaz yang terbahagi kepada 2, sama ada lafaz soreh, yakni jelas, dan juga lafaz kinayah. Okey, itu saja daripada saya. Penerangan ini akan disambung oleh rakan saya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan membentangkan tentang syarat rujuk. Syarat rujuk ada 3. Yang pertama mahlu, yang kedua al-murtaji', dan yang ketiga as-sighah. Okey, yang pertama mahlu terdapat 6 bahagian. Yang pertama, an yakuna talaq duna salasa, maknanya talak tersebut bukan talak 3. Talak yang dijatuhkan bukanlah talak 3. Yang kedua, an yakuna talaq ba'da dukhulu biha, dijatuhkan talak selepas disetubuhi istrinya. Yang ketiga, an la yakuna talaq bi'audi minha, iaitu bukan melalui tebus talak. Yang keempat, an takuna raj'ah qabla inqada'il iddah, maknanya rujuk sebelum habis iddah, hendaklah rujuk sebelum habis iddah. Yang kelima, an takuna al-mutallaqatu qabilatu lil hilli lil muraji', hendaklah isteri yang masih boleh dirujuk. Dan yang keenam, an takuna al-mutallaqatu muayyanah, dan hendaklah tentukan isteri yang khusus untuk dirujuk. Okey, seterusnya yang kedua, al-murtaji'. Ada 2. Yang pertama, an yakuna mukhtaran, iaitu hendaklah dengan pilihannya sendiri. Fala tasihhu ruj'ah min makrah, maknanya tidak sah rujuk kepada orang yang terpaksa.
Yang kedua, an yakuna ahliyatun nikah, iaitu ada masih kelayakan di antara mereka berdua untuk merujuk. Fala tasihhu ruj'ah min majnun, dan tidak sah rujuk bagi orang yang gila. Yang ketiga, as-sighah, iaitu lafaz yang mengandungi makna rujuk. Yang pertama, fasarih, iaitu lafaz yang jelas. Contohnya, irtaji'tuka, aku merujukmu, ataupun roji'tuka, saya merujuk kamu. Seterusnya, wal kinayah, iaitu lafaz yang mengandungi qiyas, seperti contoh wa nikahtuka, dan saya menikahi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina binti Muhammad Fadzil, I182039090. Okey, saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya yang bertajuk Ar-Rujuk wa Ahkamuhu fil Ahwalus Syakhsiyah Islamiyah. Saya akan menerangkan tentang Ahkamur Ruja'ah. Okey, a'lamu anna rajulu iza talaqa zawjatuhu fala budda an yaqa'u talaq ala wahidin min ahwalut taliyah. Okey, maksudnya bagi si suami ni, selepas dia menceraikan isterinya, penceraian ni mesti berlaku dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, an yatlaquha qabla ad-dukhul, maksudnya berlakunya talak sebelum disetubuhi. Yang kedua, sanian, an yatlaquha ala wajhul mukhala'ah sawa'un kana zalik qabla ad-dukhul am ba'dah, iaitu suami isteri ni bercerai dengan cara khulu' ataupun tebus talak, sama ada sebelum disetubuhi ataupun selepas. Dan salisan, an yatlaquha talaqan adiyan ba'da ad-dukhul talaqah atau talaqataini, maksudnya suami isteri ni bercerai dengan talak satu ataupun talak dua. Dan rabi'an an yatlaquha talaqan adiyan salasata liqat, dan suami isteri ni bercerai dengan talak tiga. Kembali kepada keadaan yang pertama, iaitu suami isteri ni bercerai sebelum bersetubuh. Lam yajuzu lahu an biraji'iha, tak halal baginya untuk rujuk kembali, kerana isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi tiada iddah baginya. Dan iza kana talaquha fi hazihil halah talaqah wahidah atau talaqataini lam tahillu lahu illa bi'aqad wa mahar jadidaini, maksudnya apabila bercerai dengan keadaan ini, sama ada talak satu ataupun talak dua, tak halal baginya kecuali dengan akad dan mahar yang baharu, kena berkahwin semula. Dan wa in kana qad talaquha salasata liqat, apabila mereka ni bercerai dengan talak tiga, lam tahillu lahu, tak halal baginya kecuali selepas si isteri ini berkahwin dengan suami yang baharu, dan si isteri disetubuhi dengan suami yang baharu, diceraikan oleh suami yang baru, kemudian habis iddah dengan suami yang baru. Selepas tu barulah suami pertama tu boleh berkahwin semula dengan bekas isteri tu. Okey, keadaan yang kedua ialah apabila suami isteri ni bercerai dengan cara khulu' ataupun tebus talak. Apa maksud khulu'? Khulu' tu ialah apabila penceraian ni berlaku atas kehendak ataupun keinginan isteri tu sendiri untuk bercerai dengan suaminya. Dan khulu' ni adalah diharuskan, dan ia tidak akan berlaku kecuali dengan tebusan berbentuk harta yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Okay, lam yajuzu lahu an yuraji'uha illa bi'aqad wa mahar jadidaini.
Maksudnya jika suami ni ingin kembali dengan isterinya, ingin kembali semula dengan isterinya, tak boleh untuk rujuk. Tak boleh untuk rujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baharu. Jadi mereka ni perlu berkahwin semula. Dan keadaan ni sawaun kana zalika khulu' qabla dukhul biha aw ba'da. Sama ada berlaku selepas disetubuhi ataupun sebelum disetubuhi. Semua kedua-duanya tetap sama, tak boleh dirujuk dan perlukan mahar dan akad yang baharu. Seterusnya keadaan yang ketiga iaitu iza talaquha ba'da dukhul talaqah aw talaqataini. Apabila suami isteri ni bercerai selepas disetubuhi dengan talak satu ataupun talak dua. Jazul lahu an yuraji'uha bimawjibil akad wal mahar sabitaini dan binaan ala raghabatin munfaridah iza kanat indatuha lam tanqudu ba'da. Okey, jika suami ni ingin kembali lagi bersama isterinya, maka dibolehkannya untuk merujuk kembali dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dan menggunakan akad dan mahar yang sebelum ini. Maksudnya tidak memerlukan akad yang baharu dengan syarat tempoh iddah tu belum habis lagi. Kalau tempoh iddah sudah lepas, maksudnya si suami ni tak boleh merujuk kembali tetapi memerlukan mahar dan akad yang baharu. Okey, seterusnya rabi'an, keadaan yang keempat iaitu apabila suami ni menceraikan isterinya dengan talak 3. Iza talaqa zawju zawjatuhu salasata taliqat wa sawa'un kana talaq qabla ad-dukhul aw ba'da ad-dukhul wa lam ya'uddu lahu min sabil ilaiha sawa'un asna'ul iddah aw ba'daha illa ba'da ijtiyazuha khamsu marahil min asy-syurut. Okey, apabila suami ni menceraikan isterinya dengan talak 3, sama ada sebelum ataupun selepas disetubuhi, walam ya'uddu lahu, tiada cara, tiada jalan untuknya untuk kembali, sama ada nak rujuk ataupun berkahwin semula tak boleh, kecuali selepas melalui keadaan-keadaan ni, 5 keadaan ni, iaitu yang pertama an tanqadi iddatuha min zawjiha, selepas habisnya iddah dengan suami pertama ni, kemudian yang kedua, isteri tu berkahwin pula dengan suami yang baharu dengan kehendak, dengan keinginan, dengan sukarelanya sendiri tanpa ada paksaan daripada sesiapa. Dan suami ni diharamkan untuk mengupah orang untuk berkahwin dengan isterinya disebabkan dia ingin kembali dengan isterinya semula. Dan yang ketiga, selepas bersetubuh dengan suami kedua. Yang keempat, bercerai dengan suami yang kedua. Dan yang kelima, habis iddah dengan suami yang kedua. Barulah suami pertama ni boleh berkahwin semula dengan isteri pertama. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Awangku Muhammad Marzuki bin Mapaita I19204092. Sini saya akan membentangkan tentang khulasah fil raj'ah, di mana khulasah fil raj'ah ini terbagi kepada dua, iaitu raj'iyah dan juga ba'in. Okey, yang pertama adalah raj'iyah. Raj'iyah ini adalah inna talaqatu talaqu wahidah atau talaqatain ba'da dukhul biha wa iddatuha lam tanqidul ba'd. Maksudnya di sini talak yang dijatuhkan ke atas isteri iaitu talak 1 atau talak 2 selepas bersetubuh dengannya tetapi iddahnya belum tamat tempoh. Wa hukmuha zawaj muraja'a zawjuha laha bi'aqadaha wa maharuha as-sabiqin. Maksudnya hukum bagi raj'i ini ialah si suami boleh merujuk isterinya dengan akad dan mahar yang sebelumnya. Maksudnya tanpa akad dan mahar yang baru, dengan syarat si isteri belum tamat tempoh iddahnya. Okey, yang seterusnya ba'in. Yang qasimu al-ba'in ila qasmain. Ba'in ni terbagi kepada dua. Yang pertama ialah ba'in sughra, yang kedua ba'in kubra.
Bain sughra ni lagi senang kita mau terangkan dia. Bain sughra ni yang telah tamat tempoh iddahnya. Maksudnya bain ni bain sughra al-mutallaqah talaqatu wahidah atau talaqatain qabla dukhul biha. Maksudnya si suami menceraikan mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua sebelum bersetubuh dengannya. Seterusnya al-mutallaqatu talaqa wahidah atau talaqatain ba'da dukhul biha wa qad inqidat iddatuha. Maksudnya si suami mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua selepas bersetubuhnya dengannya, waqad inqadat iddatuha, dan maksudnya dan telah tamat iddahnya. Maksudnya talak bain sughra ni dia menerangkan tentang talak satu atau talak dua yang dijatuhkan ke atas istri kemudian telah tamat tempoh iddahnya. Dan yang lagi satu adalah mukhalah al badal mali kama sabiqu bayanuhu. Dan yang ketiga ni adalah yang ketiga ni ada khulu'. Khulu' iaitu penceraian yang diminta oleh istri dengan membuat ganti rugi ataupun bayaran kepada si suami ataupun tebusan khulu' ni. Dalam bain sughra, hukmuha la sabil lizawaj ilaiha illa bi'aqad wa mahar jadidain wa bi ikhtiyariha wa ridaha. Maksudnya di sini hukum bagi bain sughra ni, si suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan syarat akad dan mahar yang baru. Si suami perlukan akad dan mahar yang baru untuk rujuk istrinya. Wa bi ikhtiyaruha wa ridaha. Maksudnya di sini atas pilihan dan redha istrinya. Jika dalam keadaan terpaksa ataupun si istri dipaksa, maka tidak sahlah. Maksudnya di sini atas tanpa paksaan ke atas si istri untuk menerima rujuk tersebut. Seterusnya yang kedua al-bain kubra. Bain kubra ni wahiya allati talaqaha zawjuha thalatha talliqat sawa'an qabla ad-dukhul ba'da ad-dukhul biha. Maksudnya talak tiga yang dijatuhkan ke atas istri sama ada dia telah disetubuh ataupun belum disetubuh. Hukmuha la tahillu lahu illa ba'da an tankihu zawjan ghairuh illa nahwa ma qad sabiqa idaha. Hukum dalam bain kubra ni, si suami tidak boleh rujuk istrinya kecuali dengan cara apabila istrinya telah tamat tempoh iddah dengan si suami yang mentalakkan ni, si istri perlu berkahwin dengan lelaki lain dengan akad yang sah dan kemudian disetubuhi oleh lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut menceraikan istrinya, dan setelah tamat tempoh iddah istrinya kepada lelaki tersebut, maka si suami boleh merujuk kepada istrinya dengan akad dan mahar yang baru. Itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.